Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Maulana Muhammad ibn Abdullah imamil muttaqin wa qaidid du'ail mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati wastanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim yang bermaksud. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah sesekali kamu menurut jalan-jalan yang selain daripada jalan Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah Ta'ala perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih diberikan kesempatan, masih diberikan peluang serta nikmat yang pelbagai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita merasakan kehidupan yang mana sedang kita lalui pada hari ini, satu kehidupan yang sangat indah dan juga satu kehidupan yang senang. Ada juga di kalangan daripada kita menganggapkan, merasakan kehidupan yang mana mereka lalui selama ini satu kehidupan yang biasa. Sebab apa perasaan tersebut dirasai? Atas faktor dengan sebab perkara yang sama seling berulang kali berlaku pada setiap hari. Bahasa mudahnya rutin harian duk buat daripada dulu sampai sekarang. Kalaulah perkara yang kita rasakan seperti mana yang disebutkan tadi, kita perlu ingat bahawasanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita miliki pada hari ini berterusan, tidak putus-putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Yang tu yang perlu untuk kita ingat. Jadi kewajipan bagi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka perlulah melafazkan tanda syukur dan juga ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpandukan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dalam proses kita membentuk keimanan yang sempurna kepada Allah, perkara tersebut sangat mustahil kalau kata kita tidak mempunyai salah satu ciri-ciri bagi orang yang beriman,
iaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam masa yang sama, Allah Taala masih berikan kesempatan, peluang kehidupan kepada kita. Dalam masa yang sama juga, peluang kehidupan ini kita mampu untuk berada di dalam satu bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang diberikan banyak ganjaran-ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat kali ganda. Peluang ni sangat rugi kalau kata kita tidak ambil. No, mana katanya kalau kita melihat daripada tempoh Ramadan yang telah kita lalui. Hari ni dah masuk lebih kurang malam ke 14. Betul ke no? 14. Kau saya 14, yang lain 13. Kod saya puasa awal, jadi saya boleh raya awal. Jadi bahasa mudahnya, Ramadan kita pada hari ini dah nak hampir setengah bulan. Kita melihat balik, muhasabah balik ibadah kita ketika mana kita masuk dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang kita tidak mengetahui matlamat sebenar untuk kita masuk dalam bulan Ramadan. Pada hakikatnya, kalau kata kita tengok umur kita, lah ni ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Bahasa mudahnya apa? Umur 30 kali dah masuk dalam bulan Ramadan. Umur 40 kali dah masuk dalam bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang matlamat kita masuk dalam bulan Ramadan, kadang-kadang kita tak tahu, kita tak faham dengan jelas. Sebab itulah kalau kita tengok ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala sebutkan, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tujukan ayat ini khusus kepada mereka yang bukan semata-mata Islam tetapi ada iman dalam diri. Bukti iman dalam diri apa dia? Yang pertama, membenarkan di dalam hati. Yang kedua, mengaku dengan lidah. Yang ketiga, mengamalkan dengan perbuatan. Yang ni bukti Islam yang mempunyai iman kepada Allah. Cumanya kadang-kadang tingkatan iman kita berbeza. Masuk bulan Ramadan iman meningkat, keluar bulan Ramadan iman menurun. Kadang-kadang, no? Tapi bahasa mudahnya, kita mempunyai iman kepada Allah. Ayat ini ditujukan kepada kita. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Tuntutan puasa ini bila? Sebulan penuh dalam bulan Ramadan. Hukum dia apa? Wajib. Jadi dengan apa? Dengan rukun syarat yang tertentu, dengan kesempurnaan yang cantik. Bukan makna suruh puasa pelepah habuan nak dahaga saja. Suruh puasa habuan pelepah nak lapak saja. Tapi benda lain tak jaga, bukan yang dikehendaki dalam agama. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana umat terdahulu juga puasa. Nak abang mai kat kita, kita bukan umat manusia kena first puasa, tapi syariat umat Nabi terdahulu juga kena puasa. Cumanya masa, cumanya keadaan, cumanya mungkin suasana berbeza dengan kita. Bahasa mudahnya tetap puasa. La'allakum tattaqun. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang yang bertakwa. Kalau kita terjemahkan la'alla, bahasa mudahnya moga-moga. Bila kata moga-moga, boleh jadi, boleh jadi tak jadi. Yang ni maksud moga-moga. Tapi kalau pelaksanaan yang Allah Ta'ala tujukan kepada orang yang beriman, pelaksanaan tersebut dengan cukup sempurna, la'alla ni membawa masuk apa? Mesti takwa. Jadi bahasa mudahnya, bila kita buat apa saja perkara yang disyariatkan dalam agama, perkara tersebut matlamat kita adalah mencapai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, takwa kita ni kena cari bulan Ramadan saja ke? Kena cari bulan Ramadan ke? Bulan lain tak payah cari? Tak, benda sama. Benda sama.
Masuk pilah Syawal ke, Zulkaidah ke, Zulhijjah ke, pusing Rejab, Syaban balik ke, tetap matlamat kita sama, cari takwa kepada Allah. Tapi sebab apa kadang-kadang Ramadan jadi bagus, luar Ramadan jadi kot lain? Sebab kita tak faham matlamat kita. Perkara yang sama kita cari luar sebelum daripada ni, sama juga kita cari pada bulan Ramadan. Tapi cumanya Allah Ta'ala berikan ganjaran yang berbeza. Allah Ta'ala berikan amalan-amalan pahala yang berlipat kali ganda. Yang ni peluang kita. Sebab tu kadang-kadang orang kata bahasa kasar, masuk bulan Ramadan bagus, keluar bulan Ramadan ruyub hilang. Duk tengok panjang bulan Ramadan ni sah penuh sampai ke belakang. Tengok muka dia ni paling awal. Keluar 1 Syawal hilang ruyub, tak jumpa dah. Kan? Kita pun tak tahu hidup ke, meninggal ke, pindah rumah ke, kena pergi tukar ke mana pun kita pun tak tahu. Mai Ramadan depan baru jumpa, oh hidup lagi. Nak abang kata apa? Awak keluar Ramadan jadi kot lain, padahal matlamat kita tetap sama. Yang ni perlu untuk kita faham. Bila kata kita berada di mana pun, waktu bila pun, matlamat kita sama untuk mencapai takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat takwa, kita akan selesai, kita akan sempurna kehidupan di dunia, sama juga di akhirat. Sebab itulah pahaman konsep takwa ni kita perlu jelas. Berkenaan dengan syariat kehidupan, pelaksanaan seperti mana yang dituntut dalam agama, patuh segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Benda ni kena jelas. Daripada sudut syariat pelaksanaan dalam kehidupan, perkara-perkara harus kalau kata nak buat silakan, perkara-perkara sunat kalau kata nak buat, buat banyak-banyak. Tapi perkara haram jangan duk buat, tinggal sungguh-sungguh. Sama juga dengan ibadah kita. Daripada sudut ibadah, kita ada ibadah wajib, ada ibadah sunat. Daripada sudut ibadah sunat, kita kena faham bagi molek perkara yang perlu untuk kita laksanakan. Ibadah wajib ni, bila kata masuk dalam bulan Ramadan, perbetul bagi lagi cantik. Contoh berkenaan dengan solat, sebelum ni solat dah, takkan tinggal kot. Sebelum ni dah, tak tinggal, sama juga buat. Boleh sebelum jadi, sebelum daripada ni, mungkin solat jemaah kita tak tinggal. Tapi masuk bulan Ramadan, solat tak tinggal dah, teruskan. Jemaah pun tak tinggal dah, teruskan. Cumanya tambah lagi apa? Mai solat di masjid. Mai pula solat awal waktu. Jadi lebih lengkap ibadah wajib kita kepada Allah. Yang ni yang perlu untuk kita berbetul. Yang ni perlu untuk kita sama-sama laksanakan. Dan juga kita tengok daripada sudut ibadah sunatnya. Kadang-kadang ibadah wajib kita rompong merata, tapi kalang kabut masuk bulan Ramadan nak buat benda-benda sunat. Bukan kata maksud tak kena, bukan maksud kata tak boleh dengan sebab wajib tak buat. Tak, dalam masa yang sama. Betul benda wajib yang kita buat, dalam masa yang sama carilah segala perkara ibadah-ibadah yang sunat untuk kita kumpul sepanjang dalam bulan Ramadan. Antara ibadah-ibadah yang kita boleh ambil, yang kita boleh buat, pi mana pun saya kongsi ibadah ni. Apa dia? Berkenaan dengan ibadah qiyamul lail. Banyak lagi ibadah, tapi saya mention 2-3 ibadah yang perlu untuk sama-sama kita ambil. Apa dia? Ibadah qiyamul lail. Sebab apa kata ibadah qiyamul lail ni satu ibadah yang perlu untuk kita buat? Ibadah qiyamul lail merupakan satu ibadah yang cukup hebat di sisi Allah. Kalau nak tengok orang hebat, kita tengok pada ibadah qiyamul lail yang mampu dia ini istiqamah. Istiqamah ni maksud apa? Berterusan. Bukan kata buat qiyamul lail bulan Ramadan saja, bulan lain tak gaduh buat. Jadi bila kata nak tengok kesempurnaan, kita laksanakan ibadah qiyamul lail sama-sama. Peluang bila kata kita berada dalam bulan Ramadan sangat cerah untuk pelaksanaan ibadah qiyamul lail. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan sangat dituntut untuk kita hidupkan malam dalam bulan Ramadan. Hidupkan malam ni bukan kata pi tengok bola. Hidupkan malam ni bukan kata pi lepak kedai mamak sampai 2-3 pagi, benda boleh apa hentam-hentam sungguh-sungguh. Sebab apa? Esok nak puasa.
Bukan benda lagu tu menghidupkan malam dalam bulan Ramadan. Menghidup kaedah lagu mana? Menghidupkan dengan ibadah kepada Allah. Sebab itulah kalau kita tengok start daripada pukul 7.30 kita malam sampailah pukul 6 pagi, yang ni malam. Malam-malam kita dimulakan dengan ibadah solat fardu maghrib, sambung pula ibadah dengan solat fardu isyak, sambung pula dengan solat sunat tarawih. Selepas daripada tu kosong. Waktu kosong ni kemuncak biasanya manusia hukum harus untuk dia lena, tak ada masalah. Hukum dosa ke waktu tidur dalam bulan Ramadan malam? Tak dosa, silat hari bulan dapat pahala. Sebab apa? Niat dia baik. Tapi ada sebahagian manusia yang menolak perkara yang harus pada diri dia, dia ambil benda yang lebih besar. Apa dia? Untuk bangun beribadah kepada Allah. Antara ibadah ni, sebab apa dikatakan ibadah yang hebat? Dia merupakan ibadah yang tersembunyi. Bila kata ibadah yang tersembunyi, biasanya hati ini mudah untuk ikhlas semata-mata kerana Allah. Hati kita ni kena jaga elok-elok daripada sudut ibadah. Kalau boleh, jaga sungguh-sungguh daripada orang tahu. Nak buat ibadah apa pun, kalau boleh jaga hati ni, jagalah daripada orang tahu. Kalau boleh menyorok-menyorok, kalau kata boleh sorok-sorok. Sebab apa? Hati kita ni bila kata berlaku sesuatu yang sebaliknya, biasanya dia akan kalih dan dia akan pusing. Ibadah-ibadah yang nampak ni, contoh kalau kita tengok ibadah zahir, kita mai solat di masjid lah, contoh. Tak pernah miss mai solat di masjid. Sampai satu tahap permulaan kita mai solat di masjid ni, bukan kita minta pun pujian daripada orang, sikit pun kita tak minta. Tapi dengan sebab lama kelamaan orang nampak kita mai ke masjid selalu, orang gelak kita ahli masjid. Baguslah gelak ahli masjid tu. Sampai orang kadang-kadang dia terpuji, mulut manusia tak boleh nak tutup. Sampai satu tahap bila kata pujian tersebut sampai ke telinga kita, biasanya hati kita ni susah nak tepih daripada ikhlas semata-mata kerana Allah. Dia mula akan rasa seronok, dia akan mula rasa hebat, dia akan mula rasa nak buat lagi. Sebab apa? Pujian yang dia dapat dengan sebab dilihat oleh manusia sekeliling. Sebab itulah ibadah kita jaga. Nak ibadah kita kena jaga. Ibadah-ibadah yang tersembunyi, kalau kata kita boleh buat sungguh-sungguh. Ibadah yang tersembunyi inilah yang disebut sebagai qiyamul lail. Tambahan pula, Allah Ta'ala berikan pelawar kepada kita pula satu ganjaran yang cukup hebat yang disebut sebagai Lailatul Qadr. Ibadah yang kita nak dapat dengan ganjaran Lailatul Qadar ni, ibadah apa? Ibadah qiyamul lail. Jadi sama-sama kita buat. No? Kalau saya tanya tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, siapa yang tak mau dapat Lailatul Qadar? Sudah tentu semua mau. Tapi kadang-kadang benda yang kita mau, kita tak bertindak seperti mana kehendak kita. Bahasa mudahnya, kalau kata nak ganjaran yang besar, sudah tentu usaha kena lebih. Takkan ku nak qiyamul lail, takkan ku nak Lailatul Qadar 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan baru nak renggah bangun, baru nak renggah semayang 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Gamak nak dapat benda ni. Bahasa mudahnya, perlu untuk kita tanam niat daripada sekarang. Belum terlambat. No? Jadi kita ambil sama-sama peluang ibadah ni untuk kita apa? Untuk kita cari peluang sama-sama dapat ibadah yang hebat ni yang disebut sebagai ibadah qiyamul lail, dan kita harapkan Allah Ta'ala rezekikan kita untuk dapat satu ibadah yang disebut sebagai malam Lailatul Qadr, insya-Allah. Dalam masa yang sama, pelaksanaan ibadah-ibadah lain silakan. Daripada sudut bacaan Qurannya, daripada sudut tadarusnya, daripada sudut mendengar Al-Quran, silakan. Apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, yang ni kelebihan, yang ni peluang. Daripada sudut sedekah, daripada sudut amal jariah kita, daripada sudut jamu orang makan dalam bulan puasa, yang ni semua ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita ligan sama-sama. Peluang ni yang perlu untuk kita ambil.
kita punya kemampuan tak sama. Yang tu kena faham. Kemampuan kita tak sama. Kalau kita tengok berkaitan dengan satu hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu hari ketika mana Nabi baca surah Alhaakumut Takasur, Nabi bacakan Alhaakumut Takasur, apa dia? Musnahlah, rosaklah, binasalah mereka yang banyak sangat suka kumpul harta. Bahasa mudah, manusia ni dia cinta harta. Bahasa mudah, kalau saya tanya semua, biasanya kita suka harta, kan? Takkan tak suka, mohong tak suka. Yang ni sifat manusia, suka akan harta. Bila disebutkan oleh Nabi SAW ayat ni, Nabi terus sebut. Nabi katakan, yaqulu ibnul Adam mali mali. Nabi kata, biasanya anak cucu cicit Nabi Adam ni, Nabi kata, umat manusia ni, di mulut mereka selalu akan sebut mali mali, hartaku hartaku. Bahasa mudahnya nak gambarkan pada ni, manusia ni sifat dia cinta kepada harta. Bila kata dia ada harta, biasanya dia akan sebut di mulut. Dia akan cerita ke orang, dia akan bawa pergi merata, habak kat nu, habak kat ni. Harta ni bukan semata-mata duit. Harta ni bukan semata-mata wang ringgit. Tapi apa saja yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita, yang ni yang disebut harta. Anak pun termasuk dalam bab harta. Apa saja pun termasuk dalam bab harta. Sebab apa? Sifat manusia memang lagu tu. Bila kata dia pergi pusing mana-mana duk main cerita apa-apa, masa lagi dia cerita lah, anak saya lagu ni, anak saya lagu ni, anak saya ada ni, anak saya boleh lagu ni. Ni abang-abang, maksud dia, manusia di mulut ni cinta akan harta. Yaqulu ibnul Adam mali mali. Dan sehingga kan Nabi katakan, wahallaka ya ibnul Adam min malik. Sebenarnya manusia ni hampa faham apa dengan harta? Nabi timbulkan persoalan. Sebenarnya hampa faham apa dengan harta ni? Yang kata seronok sangat dengan harta, tak entu arah sangat dengan harta ni, sebab apa? Sehingga kan Nabi timbulkan persoalan. Illa ma akalta fa'afnaita. Nabi kata hampa faham dengan harta ni boleh buat makan ke? Nabi kata, biasanya kita ni cari duit kerja apa semua, tujuan dia untuk apa? Makan. Tujuan dia nak cari makan. Tujuan dia boleh makan. Yang wajib pelepah diri kenyang, yang ni maksud dia makan. Tapi kita cari duit kadang-kadang mewah habis dengan duit ni dengan sebab makanan. Biasanya boleh makan biasa-biasa dak, tapi habis membazir duit dengan sebab makan. Sebab tu Nabi timbulkan persoalan, ma akalta fa'afnaita. Adakah hampa faham dengan sebab duit ni hampa boleh makan, tapi Nabi kata fa'afnaita. Makanan ni kalau kata kita beli guna duit, akhirnya kita makan, lama-lama masuk dalam perut lah, keluar jadi tai. Yang ni yang Nabi katakan, maksudkan hampa faham boleh beli makan ke dengan harta? Yang tu yang pertama. Dan yang kedua Nabi kata aulabista fa'ablaita, ataupun hampa faham dengan makanan ni benda apa? Benda yang boleh beli pakaian. Yang ni dua perkara asas. Makan satu, pakaian satu. Kalau kata pakaian ni, kita ada duit, kita boleh beli apa yang kita suka. Pakai apa? Belilah. Tapi Nabi kata fa'ablaita, maka pakaian ni lama-lama kita pakai, lama-lama kita guna, lah kali jadi reput, hancur, buang lagu tu je. Hampa faham dengan duit boleh beli tu ke? Nabi timbulkan persoalan. Yang ketiga Nabi kata apa? Au tasaddaqta fa'amdaita, ataupun hampa faham dengan harta ni untuk apa? Tasaddaqta, untuk hampa buat sedekah. Hampa infakkan harta hampa bagi ke jalan agama, hampa wakafkan perkara tersebut, ataupun hampa faham lagu ni. Dan Nabi kata sebab apa hampa faham lagu tu? Sebab apa? Kadang-kadang dengan sebab harta ni tasaddaqta fa'amdaita, maka perkara tersebut akan hilang. Cuba tengok lalu tepung pula dah, tabung ni lalu, kan lalu tabung lalu. Bila kata tabung lalu, kita pun faham apa? Selup poket, cari, tengok pun kadang tak ada, tauk terus. Bila kata tauk, contoh kalau tauk duit merah, kalau contoh tauk duit hijau, kalau contoh tauk duit biru, tak kalah. Tauk duit merah ke hijau ke, tiba-tiba tong pun pi.
Awak tunggu kat situ ah. Dak, pun pi. Fa ablaita tasaddaqta fa amdaita. Benda ni ni akan pi. Nabi timbulkan persoalan. Hampa sedekah tu memang benda ni akan hilang. Hampa faham lagu tu kah? Sedekah kita ni memang kita tahu dalam sekali pun lalu apa yang kita dapat? Cuba tengok balik kat tangan, cuba serelup balik dalam poket, apa yang kita dapat? Tak dapat apa. Silat hari bulan terasa. Kalau RM50 pi ke bazar dah mana depan tu, kurang-kurang gantung 5 jari plastik tu. Nak abang kata apa? Tiga persoalan Nabi kata, makan lama-lama jadi taik, buang. Pakaian lama-lama pakai lah kali rusuh rosak, buang. Sama juga dengan sedekah, tauk duit tiba-tiba hilang. Pilih yang mana? Sebab itulah Nabi pergikan persoalan kepada kita selaku umat manusia ni, kita faham ni lagu mana. Tapi pada hakikatnya dalam bab sedekah, memanglah kalau kita tahu dalam tabung, pada hakikatnya perkara tersebut akan dicatat dalam buku amalan kita. Bila yang bahasa mudah kita nak cek balik bekalan kita nak cek balik simpanan kita ni, ketika mana kita mati, bermula daripada mati, waktu tu baru kita akan cek, rupa-rupanya buku bank aku ada banyak ni. Rupa-rupanya start daripada mati, rupanya aku ada sedekah banyak ni, aku ada wakaf banyak ni, aku ada ambil banyak ni. Jadi ada benda tersebut bekalan ketika mana kita mati. Tapi na'uzubillahi min zalik, kalau kata kita mati waktu ni, tiba-tiba buka buku bank kita, tak ada langsung perkara yang kita infak, tak ada langsung perkara yang kita sedekah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ni satu perkara yang sangat rugi. No? Jadi kesempatan kita bila masuk dalam bulan Ramadan, ambil sungguh-sungguh ibadah tersebut. No? Moga-moga kita beramal, moga-moga kita laksanakan dalam kehidupan. Dan juga saya ambil peluang kali ini, saya mohon jasa baik tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang mana nak menyumbang untuk sekolah yang mana Dewan Pemuda PAS Padang Serai mengamanahkan kepada saya untuk bawa sekolah ni. Jadi yang mana sekarang kita sedang proses membuat bangunan di Terak Batu. Pembangunan di Terak Batu. Sekarang ni kita proses untuk kali pertama bulan Ramadan ni, kita nak perhabis dulu 50,000. Sebab apa? Kita nak buat pelaksanaan bumbung di ma'had tersebut. Lah ni total lebih kurang dalam 600,000 lagi. Tapi bulan Ramadan ni kita cuba pederah dulu untuk selesai yang bumbung. Selepas daripada ni insya-Allah kita selesaikan dalam bab yang lain pula. Cuma saya ambil peluang daripada ni, tuan-tuan, puan-puan yang ingin menyumbang ataupun nak salurkan wakaf, boleh silakan, tak ada masalah. Nama dia Smiti Ibnu Umar, ataupun blok ataupun bangunan dia nama Ma'had Ibnu Umar di Terak Batu. Jadi saya ada bawa tabung. Jadi insya-Allah ada kesempatan, ada rezeki lebih, sama-sama kita kongsi perkara tersebut. Benda ni bukan hak saya. Saya cari kutip duit apa semua bukan duk masuk dalam nama saya. Tak ada. Yang ni semua harta jemaah. Yang ni semua harta jemaah. Selepas daripada ni, siapa pula diamanahkan untuk bawa benda tersebut, silakan. Jadi benda ni sama-sama kita infakkan untuk jemaah kita. Pelaksanaan di bawah sektor pendidikan Pemuda PAS kawasan, insya-Allah sama-sama kita laksanakan perkara tersebut. Di bulan Ramadan ni kita harapkan Allah Ta'ala terima segala amal kebajikan kita. Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita insya-Allah dalam pelaksanaan ibadah sepanjang bulan Ramadan ni insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf terkasar bahasa salah di mana-mana. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allah.